Boleh. Mandilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Morning. Nak jalan kat luar tu nak jalan. Siapa buka pintu pagi-pagi ni anak saya ikut tadi. Nak jalan tak? Korang nak jalan tak? Siapa yang dah masuk ni? Hai Mikael, Mikela, Safiyah. Wah, panjang nama tapi semua sedap-sedap. Thank you Halisa watching. Thank you Mikael watching. Morning. Nak tak saya jalan kat luar? Saya sebenarnya nak jalan kat luar. Tapi kan, semalam saya ternampak anjing. Saya ni jenis takut sikit dengan binatang ni. Saya tak berapa nak baik dengan binatang. Ni saya tak share semalam. Dia ada banglo. Saya panggil banglo lah kan. Kalau ada sebiji macam ni kan. Dia buat besar tau. Cuma saya bersyukur lah dekat kawasan sini tak ada biawak ke apa. Saya tengok-tengok juga kalau ada katak-katak tu. Kalau ada katak tak keluar. Saya jenis penakut betul dengan binatang ni. Tapi cantik Cantik. Saya nak bercuti kat sini ni. Ni adalah Westin Langkawi. Saya dah nak balik. That's why saya boleh bagi tahu kat mana. Thank you Azriani from Kuala Kangsar. Waalaikumsalam Musliha. Nak anjing. Ada anjing malam 4 ekor. Saya tak marah anjing tu. Cuma saya yang takut dengan anjing kan. Anjing hitam. Kita cuba jalan-jalan dekat-dekat lah kan. Kalau ada anjing saya cabut lah masuk dalam ni. Saya punya villa. Cuma saya nak share lah siapa nak bercuti. Korang check lah harga. Nanti jangan check harga sekarang. PKP ni kan. Baru lepas PKP mahal. Bukan hotel ni je. Hotel-hotel lain pun. Sebab dia orang nak backup balik. Kan. Mostly hotel-hotel tak untung. Sepanjang PKP. Nak untung macam mana tak boleh open kan. So macam hotel ni juga dia bukan buang lah. Tapi siapa-siapa staff yang kontrak. Dia keluarkan dulu. Dan saya rasa sekarang dia dah mula ambil balik lah. Sebab dah open kan. Sebab so kami sebagai customer ni yang duduk sini kena bersabar lah. Kalau ada yang lambat sikit. Kalau ada yang kita nak tu tak ada ke apa. Kita kena faham. Kita kena faham sebab semua orang pun struggle. So kita tak boleh nak tolong bagi duit kat hotel ni kan. Yelah buat bagi duit lah. Apa aku merepek ni Bagi duit lah bila kita stay. Maksudnya waktu diorang susah. Kita tak boleh nak ambil lah duit ni 1 juta ni cover hotel. Tak boleh. So apa yang kita boleh buat sebagai manusia? Memahami. Bila kita jadi dia punya customer, jadi customer yang memahami. Jangan nak marah-marah kalau lambat ke servis. Kan? Tegur jugalah semalam. Ada tegur budak cleaner. Budak yang saya panggil. Taklah budak sangat. Abang cleaner lah Saya tegur dia walaupun bukan salah dia. Saya call hotel pukul 11 pagi. Saya kata dah pukul 11 kan. Saya kata boleh make up room tak? Dia kata okey dan saya keluar. Tiba saya balik dah pukul berapa sih? Pukul 2. Pukul 2 saya balik dia tengah kemas. Maksudnya dia masuk dalam 1.30 ke 1.50. Tapi saya cakap macam tu, alamak dek, akak call dari pukul 11 dek. Sebab saya risau apa? Semalam saya keluar. Saya cerita sikit lah semalam saya live content hari ni. Suami saya akan balik rehat pukul 1 tau. 1 tengah hari. So saya suka sebagai isteri. Saya nak bila suami kita balik bersih semua hotel, semua bilik macam rumah ke apa kan. Part saya dah kemas, mainan, baju semua saya dah asingkan siap-siap biar mudahkan cleaner tu bersih kan. Tapi itulah tuala-tuala tak ditukar kan. Kita nak tukar tuala. Kita nak dia orang buang sampah. Sampah kan penuh, anak ramai. Sip makan kan. So memang part saya dah buat. Tapi itulah bila dia lambat, saya dah tahu suami saya pukul 1 dah balik. Saya rasa suami saya kelang kabut tu cari tuala apa semua sebab saya dah asingkan siap-siap untuk diorang ambil tuala tu. So marah macam tu je lah. Saya tegur je lah. Dek, lambat dek. Akak call tadi pukul 11. Tegur. Tapi still lagi saya dengan dia jawab pun dengan sopan. Dia kata maaf kak saya suci yang yalah tak kisahlah. Yang penting dia bagi alasan tu untuk sedapkan hati kita kan. Untuk sekadar menjawab kan.
Walaupun kita tahu dia pun penat. Cleaner kan penat. Siapa tak penat? Dan saya, siapa nak tiru saya, kebiasaannya, saya akan beri tips. Yang ini ada kawan saya lah ajar. Kata kat hotel ni, orang kerja hotel penat. Memang betul dia orang dapat gaji, betul. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi why not kita kongsi rezeki. Tak banyak, sikit lah kan. Kalau ada RM50, letak RM50. Kalau ada RM20, letak RM20. Tips untuk cleaner, dek ni nanti untuk adik masa kita nak bagi tu pun, jangan bagi dengan muka yang belagak. Bagi dengan seolah-olah terima kasih banyak dek tolong saya. Macam tu seolah-olah. Seolah-olah kita terima kasih banyak tolong kemaskan bilik kita. Boleh je dia datang kemas, dia diupah untuk kemas. Boleh je kalau dia nak buat perangai tak bagus. Dia tak berapa nak bersihkan bilik kita kan. Dia orang kata buat taik lah, tapi kita tak nampak benda tu. Betul tak? Boleh je. Tapi kalau kita layan manusia dengan baik, tak kira siapa, insya-Allah yang bagi, yang buatkan orang layan kita dengan baik tu Allah. So yang kita persembahkan akhlak yang baik, kita persembahkan sedekah yang baik, kita persembahkan kata-kata yang baik, itu bukan untuk manusia itu, tetapi kita persembahkan kepada Allah. Wahai Allah, ini hamba-Mu dan aku memperlakukan hamba-Mu dengan baik semampuku. Of course Allah akan balas yang terbaik untuk kita. Sebab itu, kadang-kadang kita jangan pelik tau. Penyakit orang-orang kita, penyakit kita ni hari ini, di akhir zaman ni, suka pelik-pelikkan manusia lain. Sepatutnya yang kita pelikkan tu siapa? Yang kita banyak pelikkan tu adalah diri kita sendiri. Kenapa aku masih buat dosa? Sedangkan Allah dah bagi macam-macam. Kenapa aku masih sombong dengan orang? Sedangkan aku tahu Allah benci orang yang sombong. Pelikkan diri sendiri. Kenapa aku tak sabar dengan ujian? Sedangkan bila dapat nikmat, aku terkinja-kinja ketawa. Terkinja-kinja bahagia. Ketawa senang hati. Kan? Bila dapat ujian, kemain kita menyalahkan takdir. Ini semua sudah takdir. Senang jawapan kan? Ini jangan lupa, terima kasih banyak Nur Hafizah dan share. Saya pun dah lupa. Waalaikumsalam Maria. Maria ya Maria. Waalaikumsalam. Jangan lupa tekan button share untuk kita sama-sama dapat manfaat dan berkongsi ilmu dan berkongsilah kalau ada saham yang Allah nak bagi kat kita esok. Di akhirat esok, semua dapat. Bukan saya seorang dapat, semua pun dapat. Saya doakan. Okey? Apa tadi saya cakap tadi? Dah lupa dah. Buat baik semampu yang boleh. Kan kita persembahkan kepada Allah dan kita tak payah pelikkan diri sendiri je. Kita patut lebih pelikkan diri kita. Kita patut lebih pelikkan pengurusan harta kita. Dah urus harta ke belum? Ramai orang bercakap soal kaya jutawan sekarang kan? Tidak terkecuali kami. Kami pun bercakap tentang kekayaan jutawan. Hari ini saya nak cerita. Saya nak cerita tentang sebenarnya tak penat ke? Saya dan suami, kita sama-sama urus bisnes. Kita sama-sama berdepan dengan cabaran keluarga lain, cabaran bisnes lain. Sekejap lagi cabaran menuntut ilmu lain. Sebab suami saya pun menuntut ilmu kan. Hari ini pun berkumpul kat sini untuk menuntut ilmu. Pelbagai cabaran. Setiap bidang ada cabaran masing-masing dan tak penat ke? Tak penat ke saya jaga anak sorang-sorang? Dalam masa yang sama uruskan juga company di Keluang. Ya, siramlah pokok. Saya tak boleh tunjuk adik-adik ni, dia suka mandi bogil. Pergi pantai. Boleh dek, nak pergi pantai. Jomlah, tapi kena pakai seluar. Nanti kalau adik pakai seluar, kita jalan pantai, okey? Macam biasalah, pagi-pagi dah bangun. So, tolong jangan pelik-pelikkan. Macam sekarang saya terperasan apa bebel sikit boleh? Sebelum saya teruskan kepada konten, siapa nak dengar, Alhamdulillah. Siapa tak berapa nak dengar tu tak apa. Banyak lagi channel live lain. Gurau, jangan marah. Saya perasan lalu dekat wall saya tentang yang menjaja aib seorang suami. Sebenarnya saya tak tahu siapa dan ia melibatkan siapa dan tak payah bagi tahu saya kat sini siapa. Saya pun tak nak tahu siapa sebab aib kan. Tetapi saya perasan orang mengingatkan tentang jangan buka aib. Si isteri walaupun suaminya telah melakukan satu perkara yang tidak baik di sisi Allah maupun di sisi dia,
Dan dia sangat marah. Dan mungkin saya menganggap macam ni. Isteri tu mungkin terlalu marah. Sampai Allahu Akbar, anak aku bagi free-free. Tapi tak ada orang, tak apalah. Adik, ada anjing tau. Kalau ada anjing, adik masuk cepat-cepat tau. Boleh, tapi adik pakai baju dulu. Oh, anak aku ada je iklan dia hari ni Si isteri mungkin dalam keadaan marah. Dia tak sengaja. Benda dah jadi, benda dia dah tekan. Dia dah tekan apa, saya tak tahu. Ni saya tak tahu, saya teka-teka je ni, minta maaf. Saya teka-teka je cara-cara yang berlaku ni. Saya tak tengok pun apa benda dan saya tak tahu siapa. Demi Allah saya tak tahu dan tak payah share kat saya siapa, okay? Saya cuma nak cerita ibrah, pelajaran dia. Kita kena sangka baik kat semua orang. Baik si isteri, baik si suami. Okay? So dekat isteri tu mungkin dia terlalu marah. Mana ada isteri tak marah bila suami melakukan perkara-perkara yang tak baik. Anak aku Abila. Sekejap lagi saya ambil anak saya. Mana ada isteri yang tak marah. Mungkin si suami itu pada mulanya adalah loving couple. Adalah family man. Tidak pernah kenal apa itu curang. Tetapi Allah takdirkan ujian. Allah bila datangkan ujian, ada orang yang kuat, ada orang tak kuat. Kan? Kekuatan itu tak sama antara kita. Kadang-kadang kita pelik, kenapa curang dengan isteri? Mungkin kita tengok suami kita sekarang kuat. Kita jangan pelikkan kenapa suami dia tak kuat. Curang adalah suatu ujian yang besar kepada sesebuah rumah tangga. Saya kira tidak semua rumah tangga tak nak berlaku ujian macam ni. Tetapi bila Allah turunkan ujian, ada orang yang kata tak kuat tu, dia kalah lah dengan ujian tu. Dia kalah. Berlakulah satu kecurangan. Okay? So si isteri ni sangat marah. Mana ada isteri tak marah. Melainkan hati dia dah jadi hati kering. Hati sekering daun yang turun, yang dah lama jatuh kat bumi kering. Kan? Sekering itu. Melainkanlah. Ataupun dia sudah gila. Dia dah tak rasa apa. Orang buatlah kat dia, suami buatlah kat dia, curanglah macam mana pun dia tak rasa apa. Kalau dia dah gila, tak rasa apa memang. Tapi sebab dia adalah manusia, dia adalah perempuan yang hatinya lembut, penuh perasaan. Dan dengan perasaan itulah seorang isteri itu menjadi ibu yang baik. Menyayangi anak-anak. Bukan menyayangi sahaja, berkorban lagi untuk anak-anak. Dengan sepenuh tenaga yang dia ada. Tenaga perempuan bukanlah banyak Kan? Siapa setuju, siapa perempuan, siapa suami yang dengar. Saya nak beritahu tenaga perempuan bukanlah banyak sebanyak tenaga lelaki. Tetapi mereka memerah kudrat tenaga dia. Bila cakap pasal tenaga perempuan ni sedih. Sebab saya tak tahu kenapa lelaki ramai yang kurang berguna sekarang. Ramai lelaki yang tak faham betapa perempuan ni dia tunjuk kuat sahaja dia tak kuat pun. Dia tunjuk kuat untuk anak-anak. Dia tunjuk kuat untuk rumah tangga. Tetapi dia tak kuat sebenarnya. Dan kekuatan dia pun yang bagi Allah. Tetapi ramainya suami tak faham benda ni. Ramainya suami bila dah senang, mulalah mencari-cari pengganti. Mulalah nak tambah 2, 3. Dengan sesuka hatinya. Manalah ada isteri yang tidak. Yang terlepas laku. Yang hilang, yang tak hilang sabar. So mungkin isteri itu terlalu marah. Dan bila kita marah, kita tahulah yang ada di sisi kita adalah syaitan. Syaitanir rajim yang ada di sisi kita. Mungkin isteri itu terlupa. Bila marah tu adalah syaitan. Dia terlupa. Bila marah apa yang kita ingat? Semuanya lupa. So dia tekan post. Dia tekan post. Jadilah benda itu suatu yang... Sekarang macam ni saya nak cerita. Ujian yang Allah turunkan kepada sesebuah pasangan suami dan isteri adalah ujian kepada isteri dan suami itu. Ya ke? Bukan. Itu adalah ujian kepada kita semua. Ujian kepada orang-orang yang melihat. Ujian kepada orang-orang yang ternampak posting tersebut. Ternampak video tersebut. Ujian. Allah nak tengok pula kat kita ni. Kita ni suka tak nak menjaja aib orang. Kita ni... tak apa, nanti Umi ambil dia. Dia duduk kat situ je. Kita ni cakna tak dengan perasaan orang? Ke kita padankan muka dia? Nampak orang lain kena ujian, padan muka tu lah, siapa suruh? Padan muka tu lah ni. Ke kita macam tu? Ke kita terus istighfar, terus bagi Al-Fatihah kat dia sebab dia kena ujian tu. Hari ni hari dia, macam orang kena banjir. Hari ni hari dia. Hari esok kita tak tahu hari kita ke siapa. Kenalah guna perkataan gila tu. Sebab memang ada dalam kamus, gila tu maksudnya apa?
Tak boleh nak arahkan saya tak guna perkataan ni gila, tak guna perkataan ni, tak boleh arahkan saya sesuka hati. Tuan-puan, macam saya cakap tadi, kalau nak duduk dalam channel saya ini, hormatilah saya seadanya. Tak payah nak arah-arahkan saya, jangan guna itu, jangan guna ini. Tuan-puan nanti kalau nak buat live, jangan guna perkataan-perkataan tu. Okey? Saya memilih apa perkataan yang sesuai untuk bagi faham. Sebab saya ni menganggap diri saya guru. Bila guru, dia kena memahamkan orang yang mendengar. Okey? Semoga faham maksud yang saya nak sampaikan. Gila ada dalam kamus. Tapi saya nak cakap apa? Kurang waras. Begitu. Kurang waras tidaklah sampai kepada gila sebenarnya. Okey? So nak bagi faham, orang gila sahaja yang tidak ada perasaan. Dia duduklah kat mana-mana pun, dia tak makan ke, pakai baju compang-camping ke, berbogel ke, dia tak rasa apa. Malu pun tak ada, marah pun tak ada, sedih pun tak ada. Sebab dia dah gila. Okey? So kena fahamlah. Siapa-siapa tadi, saya tak ingat nama dia, mengarahkan saya supaya jangan perkataan gila. Tiada maksud sebaliknya. Tak ada kena-mengena saya nak cakap dengan tuan-puan yang mendengar ni. Tuan-puan yang mendengar tak gila, insyaAllah. Kita semua minta jauh daripada gila. Kerana kadang-kadang, kenapa ada orang boleh jadi gila? Sebab terlalu tertekan dengan hidup. Dan mereka jauh dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang bersolat pun tetapi solatnya tidak khusyuk. Bersolat pun tetapi tauhidnya tidak kuat. Dia tidak faham kenapa kena solat. Dia tidak faham apakah kesan-kesan orang yang bersolat. Orang yang bersolat adalah orang yang berakhlak mulia. Termasuk akhlak mulia adalah dari segi perkataan, penulisan, perbuatan dan cara menegur orang juga. Adalah termasuk dalam akhlak yang mulia. Jika kita hanya mengingati Allah. Nak tegur bila kita sayang orang. Okey? Bila kita sayang orang tu, tegurlah. InsyaAllah. Teguran kita macam saya sayang kalian kerana Allah. InsyaAllah saya yakin. Ada yang kalian dalam hati kalian penuh dengan Allah. Terima teguran saya dengan penuh redha, dengan penuh ikhlas. Sebab kerana Allah juga. Tapi kalau saya tak sayang orang, saya mengambil pendekatan tidak mahu menegur. Kerana saya tahu, nanti kalau saya tegur, pertama tak sampai. Kedua, hanya diiringi syaitan. Kerana mungkin teguran saya itu untuk menjatuhkan mereka. Mungkin teguran saya itu untuk menghinakan mereka. Takut. Itu ujian untuk saya. Subhanallah. Dah kena mandi saya. Umi dah mandi. Ni jubah baru Umi. Nak suruh Umi tukar jubah lain nanti Umi tukar. Tapi jangan mandikan Umi lagi. Dah basah dah. Lepas ni saya tukar baju. Baru saya pergi sarapan. Aku nangis. Tudung aku baru basuh semalam. Dah kering. Itulah mak sampai so lambat angkat tudung. Okey, saya teruskan Hari ni saya nak sampaikan kepada tak penat ke tu tadi isteri tadi. Okey. So kita janganlah kecam isteri tu pula. Memang betul salah isteri tu dah menjaja aib suami. Kita anggaplah dia tak sengaja. Kita part kita ni kita anggap isteri tu tak sengaja. Usahlah diperbesar-besarkan ke tak sengajaan dia. Mungkin dia nak padam, mungkin dia dah padam tapi tak sempat. Sebab kita ni, orang macam kita ni yang kat luar ni sibuk menjaja aib orang, sibuk pelik dengan kesalahan orang, tidak pelik kepada kesalahan diri sendiri. Dengan selambanya tekan button share. Berapa ribu orang tekan button share? Saya tengok hari tu dia cakap dah 25,000 orang tekan button share. Saya tak jumpa pun video tu, alhamdulillah, dan saya pun tak nak tahu. Tetapi saya kesalkan kepada 25,000 orang tekan button share. Sedih tuan-puan. Saya sangat sedih. Demi Allah, saya sangat sedih. Kenapalah kita ni? Tidak cukupkah dengan ujian yang Allah bagi? Sudah banjir sana sini, banjir yang sangat teruk. Yang tak pernah lagi kita hadapi banjir sedemikian rupa. Tidak ingatkah kita itu adalah tanda Allah nak bagi amaran? Kadang-kadang yang lagi bagus ni perangai kita. Minta maaf tuan-puan yang dengar. Nanti tuan-puan tekanlah button share. Moga-moga Allah bagilah sesiapa yang Allah sayang kat luar sana. Tapi dia dah terbuat silap. Dengar nasihat saya pagi ni. Dan insya-Allah dengan izin Allah dia insaf. Dan dia perbetulkan diri di kemudian hari. Saya tak cakap pemimpin kita bagus. Saya tak cakap. Tetapi percayalah. Setiap orang termasuk pemimpin negara kita. Mereka kan orang. Mereka pun buat salah. Kita buat salah, takkanlah mereka tak boleh buat salah. Mereka pun buat salah, tuan-puan.
mereka pun buat salah. Dan kesalahan mereka itu ada yang Allah nampakkan. Bagi orang yang ingin mencari-cari kesalahan pemimpin, Allah nampakkanlah. Kita mata lebah, Allah bagilah nampak benda baik. Bila nampak benda baik, kita akan fokus kepada baik dengan izin Allah. Dan kemudian turun ke hati kita. Hati kita penuh dengan kebaikan. Itu yang namanya jaga diri sendiri, jaga hati sendiri. Bila kita mati, kita persembahkan hati yang baik kepada Allah. Maka Allah redha pada kita redha kembali kepada Allah. Itu kita kena pegang, tapi berapa ramai yang pegang? 25,000 orang share. Kenapa nak share? Saya tanya ni dia orang ni, siapa yang dah tekan button share padam balik? Siapa yang tak dengar share lah kat dia orang. Padam balik. Kenapa sampai 25,000 orang share? Saya yakin ramai yang share tu orang-orang Islam. Saya yakin sangat. Sedih tuan-puan. Ini bila banjir. Kalian salahkan pemimpin. Ini pemimpin tak buat ni, ini pemimpin macam ni, ini pemimpin abaikan negara ini. Tuan-puan, pemimpin juga ada salah. Takkanlah kita tak ada salah. Tanya salah kita dulu. Tanya salah kita dulu. Apa salah aku? Itulah salah aku. Suka salahkan orang. Suka salahkan pemimpin. Kita tak tahu berapa banyak kudrat pemimpin yang dah bagi pada negara kita. Kita dengar fitnah sana sini, kita besarkan fitnah itu. Betul, saya marah. Saya pun marah tuan-puan. Nak cakap kenapa saya nak marah? Marah. Saya dan suami dan syarikat kami antara pembayar cukai yang tertinggi di Malaysia. Di Johor. Di negara kita. Dan kami tak kisah nak. Kerana apa? Kerana kita dah niat siap-siap. Cukai kita tu, pertama tanggungjawab kita pada negara. Sebab saya nak duduk Malaysia. Saya tak nak duduk luar negara. Saya tak nak duduk Dubai. Saya tak nak duduk London walaupun saya terfikir. Saya tak nak duduk Madinah walaupun saya dah terfikir dah. Saya kata, ya Allah, jika engkau izinkan aku duduk di mana-mana negara luar selain pada Malaysia, aku memilih Madinah. Kalau Allah izinkan, saya teringin nak duduk luar negara tapi Madinah. Tetapi sekarang ni saya dengan Tuan Najib duduk di Malaysia. Jadi tanggungjawab kita apa? Sedia kalau tiba-tiba nak serang saya tu saya dah tawakal ni. Tapi tanggungjawab kita apa bila duduk di negara kita? Antaranya bayar cukai. Dan cukai itu kami dah niatkan bukan sebagai cukai tetapi sebagai sedekah. Sedekah untuk negara membangunkan rakyat. Sedekah kepada kerajaan untuk membangunkan negara. Tetapi jika tak berlaku sedemikian, tentulah saya marah, tentulah saya sedih. Takkanlah tak marah dan tak sedih. Berapa juta setahun kita beri, kan? Betul tak? Kadang-kadang yang saya pelik tu, orang yang bayar cukai 2-3 ribu yang lebih marah dari kami yang bayar cukai 2-3 juta. Itu yang saya kata. Lebih baik kita pelikkan diri sendiri. Dan yang paling saya pelik lagi, ni nak peliklah juga ke orang yang tak bayar apa-apa kepada negara. Tak bayar cukai. Tak apa-apa, tak ada apa-apa. Yang lebih marah kepada pemimpin. Yang lebih bising. Yang bising lebih. Yang share-nya lebih. Okey? So, sekarang anak aku dah main tembak-tembak dah sekarang ni. Okey. Cukuplah saya nak ingatkan siapa yang dah share tentang hubungan rumah tangga tu, kita padam. Dan suaminya memang betul yang kata semua orang ni, suami dia telah dijajah aibnya dan betapa malunya suami itu. Manalah dia nak letak muka lepas ni kan tuan-puan? Betul. Dia dah buat salah tetapi kita kena ingatlah salah dia hanya pada Allah. Salah dia betul kepada isteri dia. Dan betul, dia akan disabitkan kesalahan di akhirat kelak. Tetapi, saya kira saya berdoa lah. Saya sebagai orang luar yang kita tak tahu apa-apa tentang ujian orang. Saya berdoa semoga mereka suami isteri berdamai. Saling meminta maaf. Dia ambil masa tuan-puan. Tak boleh saya cakap hari ni. Kalau katalah suami isteri tu dengar, tiba-tiba dia nak minta maaf hari ni. Tidak, saya tak mengharapkan begitu. Saya mengharapkan nanti makan masa. Dia ada masa dia. Masa bertenang. Masa solatnya, masa kita berfikir dengan tenang, kita berfikir dengan rasional. Semua orang perlukan masa. So nanti seiring dengan masa, sama ada orang awam tahu ke tidak, tak tahu ke tak tahu, mereka berminta maaf. Mereka saling meminta maaf. Dan urusan mereka insya-Allah selesai jika mereka meminta maaf. Dan si suami bertaubat, si isteri bertaubat. Urusan kita di mana? Itu saya nak ingatkan. Dia ada kena-mengena dengan apa yang saya nak cerita sekarang. Tajuk hari ini, tak penat ke saya dengan suami uruskan bisnes dan uruskan keluarga? Penat tuan-puan. Penat.
Tu saya kata, uruskan hal diri sendiri pun dah penat. Macam mana pula kita boleh uruskan hal orang lain? Macam mana pula kita boleh menyebuk hal orang lain? Urusan hal diri kita pun kita tak hilang lagi tahu, penat dia. Dan kenapa? Ada orang cakap, dah kaya nak kaya lagi, dah kaya nak kaya lagi. Patut tajuk hari ni, dah kaya nak kaya lagi. Taklah, sebenarnya saya nak cerita. Kenapa saya dan Tuan Najib, apa yang kami fikir? Kami fikirkan masyarakat. Kita fikirkan rakyat. Jangan cakap saya YB lah, takkan dah. InsyaAllah tak bertanding. InsyaAllah. Saya fikirkan saudara mara seagama, saya fikirkan manusia. Manusia ni bila kita sebut, bukanlah nak semestinya agama kita, Islam. Pelbagai agama lah, pelbagai bangsa, pelbagai agama, manusia. Selagi bergelar manusia. Dan terutamanya kami fikirkan negara kita. Siapa-siapa yang duduk di negara kita ni, iaitu dalam lebih kurang 30 ke 35 juta penduduk negara kita. Kami fikirkan itu. Fikirkan itu dulu, kemudian kita akan fikirkan luar negara pula. So banyak tak nak kena fikir? Banyak. Bila banyak, benda tu semua perlukan duit, tuan-puan. Nak tolong orang, tengok sekarang banjir, nak beli water jet mahal. Nak beli makanan, nak pergi ke tempat kita nak tolong tu, semua guna kos minyak, kos tol, guna kenderaan. Ada yang tak ada kenderaan pacuan 4 roda, kena beli ke, kena pinjam, kena sewa. Untuk semata-mata nak tolong orang susah, nak tolong orang yang dilanda musibah. Kan tuan-puan? Perlu duit tak? Perlu. Siapa cakap tak perlu duit? Nak upah orang. Saya berborak dengan kawan-kawan saya kat sini, ramai yang dah sebelum sampai sini, mereka dah pergi tolong. Mereka dah pergi ke tempat-tempat banjir. Mereka dah sampaikan sendiri sumbangan. Mereka tidak hanya meletakkan barang-barang mereka di tempat pengumpulan barang-barang, tapi mereka sampaikan sendiri. Saya duduk sinilah. Kami tengok anak saya tu. Mereka sampaikan sendiri. So, bila mereka sampaikan sendiri, banyak cerita-cerita yang kita dengar tu memang direct. Bukanlah cerita-cerita yang kita dengar di YouTube, di media sosial, cerita-cerita yang kadang-kadang ada yang kurang tepat. Tetapi bila pergi sendiri ke tempat yang betul-betul orang tak sampai ni, banyak cerita-cerita yang kita dengar dan ia sangat sedih. Dan apa yang kami bincang kat sini ialah tak apa, nanti kita balik, kita upah, kita transfer beberapa yang kita ada, yang kita mampu. Kita bagi yang kawan-kawan kita yang boleh sampai ke tempat tu, upah. Upah orang-orang untuk tolong bersihkan. Sebab kadang-kadang ada rumah-rumah ni yang kesian tau. Allah uji mungkinlah saya kira orang-orang yang diuji ni orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kuat imannya. Orang-orang yang Allah nak naikkan darjat. Ada yang orang tua, tak ada anak, hidup sebatang kara, dah tua. Nak kemas apa? Duduk termenung je depan rumah. Rumah dia yang dia tak pernah terfikirkan jadi macam tu. Yang macam diserang Garuda, entah diserang apa, aku tak tahu kan nak sebut. Tak tahu nak sebut apa, tak tahu nak describe. Nampak tadi? Itulah dia. Tu yang tak boleh tunjuk tu dengan bahagianya dia lalu lalang tu. Kan, orang tua. So apa benda yang dia ada? Kudrat pun tak ada. So kita lah orang-orang muda, orang-orang yang ada kemampuan, kan? Yang ada kemampuan duit, tak ada duit, masa, tenaga. Ada duit, bagi duit. Upahkan orang. Guna duit yang kita ada. Rezeki yang kita ada, kita share. Upahkan orang. Orang-orang tu akan tolong bersihkan. Tuan-puan? Nak katanya apa? Kenapa kita kena kaya dan semakin kaya? Kita lah, kalau kita rasa kita lebih dekat dengan Allah, kalau kita rasa kita ni orang-orang yang Allah pilih untuk berusaha, untuk dekat dengan Allah, maka kita lah kena ambil tanggungjawab untuk kaya tu. Sebab bila kita, ataupun kalian, ataupun orang-orang yang kat luar sana, yang mereka adalah orang-orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh, jaga amalan, jaga hati, jaga iman, jaga agama, jaga diri, mereka ni lah yang kena kaya. Sebab kalau mereka kaya, mereka akan tolong orang lain. Kalau mereka kaya, mereka akan gunakan kekayaan yang Allah bagi tu untuk tolong orang. Bukan untuk diri dia semata-mata. Bukan untuk saya kaya ni untuk anak saya semata-mata. Bukan untuk keluarga saya semata-mata. InsyaAllah mereka ada kecukupan mereka sendiri sebab rezeki itu dari Allah. Tetapi bila kita nak kaya lagi, kita nak besarkan syarikat. Kita nak pastikan syarikat tempat 90 orang tim kita berteduh ni terus dapat berteduh. Bahkan kita tambah... Oi, saya memang kena tukar baju depan ni. Kita kena... Adik, malulah.
Nak maulah buat Umi tak ada pasir kat Umi. Umi bersih dah ni. Adik ni. Kita kena pastikan kita dapat lagi hire, kita dapat lagi bagi punca rezeki, kita dapat lagi menjadi perantara antara Allah dengan orang-orang di luar sana untuk dapatkan pekerjaan. Adam, bawa dia Adam. Tak apalah, Adam tak payah tegur dia lah. Nanti lagi Adam yang mandi macam aunty. Tak apa Adam, biar Adam. Adam, nanti Danu Adam. Kita kena. Lepas ni Papa ajak breakfast. Okay. Kita kena. Oh, pergilah breakfast dulu bawa Amah. Pergi breakfast dulu. Kita kena pastikan ramai yang tak ada kerja ni boleh kita sediakan peluang pekerjaan. So benda tu perlukan kestabilan ekonomi dan juga kestabilan diri untuk kita mengawal. Ada orang Allah bagi kekayaan yang besar, tetapi mungkin dia belum cukup menuntut ilmu, mungkin dia sendiri belum dapat mengawal diri dia. Dan nak habis last but not least nanti saya share. Mungkin dia boleh dapat mengawal diri dia, so dia tak dapat mengawal harta dia. Ada yang macam tu. So itu kita serahkan urusan dia kepada Allah. Kita jangan memandai-mandai mempetikai rezeki orang lain. Itu nanti tahulah dia nak menjawab dengan Allah. Tahulah dia nanti nak memperbaiki diri dia, nak taubat ke, nak insaf dan bagaimana. So kita ni kenapa kita tak perlu kaya? Perlu. Semua orang dari kita perlu ada impian untuk kaya, dan kita kena ada impian untuk pandai uruskan kekayaan tersebut. Kena cari ilmu. Kena sedar diri yang kita ni hamba Allah. Kalau Allah nak bagi kaya, kayalah kita. Kalau Allah nak bagi kita tak kaya, maka tak kaya-kayalah kita. Kita kena sangka baik pada Allah. Kenapa kadang-kadang ada orang yang usaha sikit dah kaya, ada orang yang usaha banyak tak kaya-kaya. Kena bersangka baiklah. Sebab kadang-kadang itu namanya Allah sayang. Sebabnya kalau kita dah kaya pula, kena fikir macam mana pula kalau kita dah kaya. Ini adalah tanggungjawab. Kena fikir setiap benda yang kita ada adalah tanggungjawab. Esok nak kena menjawab. Sebab itu kami senang. Kami usaha sehabis daya. Kita semua ni cara kita usaha sehabis daya. Dengan jaga amalnya, jaga ibadahnya, jaga kata-katanya, jaga hatinya. Usaha ke arah macam mana nak buat bisnes dengan betul. Ni sekarang tengah online. Semuanya sekarang serba online. Pergilah ke Dubai. Dubai itu yang dia tanam awal-awal adalah digital. Dia letakkan, dia besarkan internet, wifi dia, jaringan internet dia. Satu kawasan dia tu, Dubai tu. Barulah pelbagai konglomerat daripada luar negara, US, London dan sebagainya invest, melabur dan beri berbilion ringgit untuk dia bangunkan semua bangunan-bangunan yang kita nampak tu, yang saya dengan suami share sepanjang kami kat Dubai. So nak kata apa? Pentingnya digital, pentingnya dunia online dan pentingnya kalian semua berpindah kepada online. Kalau kalian nak berbisnes, kalau kalian nak belajar sekarang pun semua pakai online, PDPR dan sebagainya. Bekerja apatah lagi, bos-bos pun semua dah suruh kita beralih arah kepada online. Kena belajar, kena belajar. Kita sebagai bos lagi kena belajar. Lagi kalau tak cukup belajar di Malaysia, pergilah luar negara. Carilah ilmu-ilmu yang online yang lebih ke depan. Ikut kemampuan. Kalau belum mampu, belajar dalam negara. Carilah siapa-siapa yang menawarkan ilmu-ilmu online, ilmu-ilmu digital. Belajar. Tak rugi kita melabur kepada ilmu. Apa-apa yang kita melabur kepada benda baik, kepada ilmu, kepada sedekah, kepada tolong orang, kepada pembinaan negara, kepada pembinaan manusia, yakinlah Allah akan lindungi kita dan Allah akan ganti balik. Yakin itu. Tu saya kata, pertama-tama sekali sangka baik dengan Allah. Allah pasti ganti balik. Allah pasti lindungi orang-orang kita. Sebab bila kita jaga orang lain, Allah akan lindungi orang-orang di bawah kita. Allah akan lindungi anak kita. Allah akan lindungi tim kita bila kita tolong orang. So jangan pernah rugi untuk kita melabur kepada ilmu. Bila kita beribadah tanpa ilmu pun, Allah tak terima ibadah membuta tuli. Bila kita solat tu, kita kena belajar solat dulu, betul tak? Bukan pakai solat je. Kau buat apa tu? Solat. Dah belajar belum? Aku follow je orang. Ada silap kat situ. Kena check balik. Tak boleh apa yang kita buat, kena belajar. Kena berilmu. Ilmu itu adalah hak setiap manusia. Okey tuan-puan. Nak katanya penat tak penat kita bisnes atau uruskan apa saja dalam hidup.
of course penat. Tetapi bila kita niatkan big why kita tu kepada yang lebih besar, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada tim kita, kepada negara kita dan kepada dunia kita. Dunia ni yang kita kongsi sama-sama ni, insya-Allah penat tu kita boleh hadap lagi. Kita boleh terus jalan. Penat tu Allah akan ganti dengan tenaga yang baru, energi yang lagi super dahsyat. Sebab energi pun daripada Allah. Okey tuan-puan, teruskan berzikir, selawat dan sebagainya, okey? Dan kita saling mendoakan antara satu sama lain dan kita saling tolong menjaga aib orang. Seperti mana kita tak nak kita punya keburukan kita jaja. Sanggup tak nak jaja keburukan kita? Tak sanggup. Tiada siapa sanggup memburukkan diri sendiri di depan orang. Macam tu jugalah orang. Macam tu jugalah kita kena fikir, kita orang, dia pun orang. Kita tak nak orang tahu buruk kita, orang lain pun sama. Dia tak nak orang lain tahu buruk dia. So sama-sama kita jaga. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.